Yo, Assalamualaikum guys. So, dalam video kali ini, kita akan belajar berkenaan dengan Laravel File Structure. Satu idea yang sangat baik untuk kita faham dulu framework yang kita nak pakai ni bentuk dia macam mana. File-file dia macam mana. Sebab tu dalam video kali ini, saya akan terangkan secara ringkas dulu file-file penting yang kita perlu tahu ada dalam kita punya projek. Okay, dalam video ni akan ada dua part. Satu adalah file-file yang penting untuk kita punya framework tu berfungsi. Part yang kedua adalah saya akan terangkan file-file yang penting untuk kita bekerja. Maksudnya kita akan selalu mainan dengan file-file yang part nombor 2 ni yang kita bekerja ni. Okey, jom tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Okey, jadi macam file yang saya dah buka ni menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah file-file yang akan ada bila kita create new project menggunakan Laravel new nama projek anda. Macam dalam video sebelum ni. Kalau you all tak tengok lagi, boleh tengok ada kat atas. Okay. So, part yang pertama, file yang wajib ada untuk framework Laravel kita ni berfungsi. Yang pertama adalah .env. Nampak ni .env. Okay, file.env dia diperlukan oleh Laravel supaya Laravel tahu. Pertama, dia tahu dia punya key dia. Yang ini. Nampak tak? Key ni lah yang jadikan, yang banyak bantu dalam security kita. Kemudian, yang kedua adalah apps name. Yang ketiga, ini sebenarnya yang paling penting, adalah database structure. Kita nak connect dengan database apa, pakai SQL ke, pakai Postgre ke, pakai SQLite ke, semua ada kat dalam ni. Jadi, file.env ni wajib ada. Okey, kalau kita buat projek Laravel, .env ni memang akan automatically ada. Tapi kalau kita clone, file.env ni tak wujud. Sebab dia dimasukkan dalam file.gitignore. So, kalau kita clone projek, kita perlu menggunakan file lagi satu. Nama dia .env.example. Biasanya dia ada dekat bawah dia daripada file.env tu. Dia adalah file yang sama. Cumanya .env.example ni dia dimasukkan dalam kita punya Git. Kalau you all tak tahu Git tu apa, boleh tengok video ke atas ni pula pengenalan Git dan cara-cara nak install dia. Okay, basically dua-dua file ni saya cadangkan, saya sarankan perlu ada dalam kita punya projek. Supaya kalau sama ada kita bekerja seorang atau bekerja dengan orang lain, mudah untuk orang gunakan. Okay, file yang ketiga, yang keempat, yang pertama tadi env, yang kedua .env example, yang ketiga adalah composer.json. Disebabkan Laravel adalah sebuah PHP framework, kita menggunakan Composer untuk menguruskan package-package PHP kita. Dalam Composer.json ni, yang kita akan nampak biasanya segala package yang ada dalam Laravel. Contohnya kita pakai Laravel Framework, kita pakai Tinker, kita pakai apa lagi? Kita pakai ni Facade Ignition ni sebenarnya kita punya error message tu. Nanti kalau kita tengok dia sebenarnya pakai package Ignition ni lah. Dan lain-lain. So kebiasaannya file ni kita tak akan edit sendiri. Kita akan guna command untuk install dan uninstall package. Okay, selain daripada composer.json, file terakhir yang diperlukan untuk kita punya projek adalah package.json. Untuk kita punya front end, untuk kita punya UI, Laravel sekarang ni menggunakan Blade dan ada juga yang kalau kita pakai Jetstream digunakan, kalau Jetstream Inertia digunakan Vue. Kita akan gunakan Node.js untuk compile kita punya projek. Sebab tu Node.js dia ada package dia sendiri pula, dan dia akan pakai satu file nama dia package.json. Ini pun sama macam composer.json tadi, kita tak akan usik secara manual. Kita akan guna programming. Kita akan guna command. Okay, so selesai part 1. Biasanya part 1 ni kenapa saya asingkan? Part 1 ni file yang kita perlu tahu, tapi biasanya kita tak usik dia sangat. Okay, untuk part 2, ini adalah file-file yang kita akan selalu usik. File yang pertama ataupun folder yang pertama kita perlu tahu adalah database. Kita pergi kepada database, kemudian pergi kepada migration. Dalam ni akan ada banyak file. Macam ni, jap saya besarkan sikit. Okey, file migration adalah file yang Laravel gunakan untuk kita set up database, untuk kita set up table kita. Kepada yang dah biasa guna buat projek kan, biasa database kita tulis sendiri kan. Kita buat pakai PHP admin ke, macam saya pakai MySQL Workbench ke. Tapi Laravel kita kena tulis dekat sini. Kita kena buat dia punya migration file. Contoh saya buka satu Ini adalah dia bagi tarikh, lepas dia ada create user table. So Laravel akan rekodkan semua file database kita.
Sebab tu semua orang boleh ada database yang sama. Okey. So ini nanti kita akan buat file menggunakan command. Nak buat manual pun boleh, tapi biasanya saya akan buat guna command. Okey, so itu yang pertama. Database/migration dalam tak ada file ni digunakan untuk kita punya table dalam database. Kemudian disebabkan Laravel ni, file yang kedua, Laravel ni menggunakan MVC, Model View Controller. So file seterusnya yang kita kena tahu adalah dalam apps model. Model ni adalah folder yang menyimpan segala model-model yang kita akan gunakan dalam kita punya Laravel project. Sebab Laravel kita jarang sekali berurusan direct dengan database. Kita akan melalui model. Model ni dia memudahkan kerja kita lah. Untuk structure data ke, nak design data ke, kita akan gunakan model ni. So saya akan tunjukkan dalam video seterusnya, nanti akan ada berkenaan dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan file-file ni. Okay, so file seterusnya adalah file route, yang mana file route dalam ni akan ada satu web.php. Okay, web.php ini adalah satu file yang mana dia akan simpan semua route yang kita akan guna dalam kita project. Route ni kat mana kita tengok kan, dekat URL kita tu. Contoh nama project kita Laravel-8 kan. So kalau kita tak isi, dia akan hantar welcome macam ni. Nampak? So video seterusnya kita akan go through lebih lagi, jangan risau. Kita akan go through satu persatu. Okay, so file seterusnya lepas route adalah file controller. Kita pergi dekat controller sekejap. File controller ada dalam apps http controller. Controller ni adalah satu file yang akan control data-data kita. Data ni pergi ke web ni, pergi ke route ni, data ni pergi pada view ni. Itulah dia fungsi controller. Dan yang terakhir adalah folder resources. Segala data, segala pages, segala gambar yang perlu kita gunakan dalam kita punya project, kita perlu letak dia dalam folder resources terlebih dahulu. Nanti saya terangkan kenapa bila sampai dekat part kita go through betul-betul resources ni. Dalam resources ni, file yang banyak kita akan ubah adalah file view. Dalam view ni akan ada file yang mana nama dia by default ada welcome.update.php. Yang ini kita boleh tambah sendiri, tapi kita kena gunakan dia punya extension yang sama. Contoh saya nak buat page saya kan. Saya nak buat page baru, saya katakan new. Saya kena buat new.blade.php. Blade.php ni adalah satu file yang digunakan oleh Laravel untuk mudahkan lagi kerja kita. Kita panggil dia Blade template sebenarnya. Okay, so far itu saja dalam video kali ini. Saya harap memberikan penjelasan yang amat ringkas berkenaan dengan file structure yang ada dalam Laravel. Kenapa video ni saya asingkan dan saya buat ringkas macam gini? Sebab bagus untuk kita tahu dulu structure dia. Kita godek-godek dulu, kita macam gini file dia, macam gini file dia, dekat sini file dia. Untuk lebih mudah kita go through untuk tutorial-tutorial yang akan datang. Okay, so itu saja untuk tutorial kali ini. Nantikan tutorial akan datang, kita akan go through satu persatu dan kita akan buat satu projek menggunakan Laravel ini. Alright, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Don't forget to subscribe.